What up guys? So selamat datang ke channel Sabar dan Suhaimi. Selamat datang ke Ramadan Shredding Series. Dan kita dah masuk ke episod kedua. So basically hari ni sepatutnya saya start puasa lah. Tapi saya dah bangun tadi pukul 5.30 pagi. Dan bila dah makan semua, tidur sekejap lepas solat subuh, saya perasan saya macam kena food poisoning. So tadi banyak gila membuang hari ni. Dan memang rasa tak larat nak continue lah. So saya fikir daripada tak jadi apa, baik terus buka tadi tengah hari. So saya makan. And yeah, so kita akan kebetulan pula barang untuk sahur tadi memang tak komplit lah. Sebab saya nak tunjuk korang kan apa benda yang korang boleh makan kat waktu sahur. So saya akan bawa ke besok pagi untuk sahur dan juga buka puasa besok. Tadi barulah habis beli barang grocery sikit untuk tunjuk korang apakah benda-benda yang saya biasa akan makan untuk maintain, dapatkan betul-betul nutrition yang bagus lah. Tapi dalam episod yang kedua ni, saya nak cerita dulu pasal persiapan dari segi training split, okay? Cara kita nak training bulan puasa ni, dan juga dari segi supplementation. Okay, so kita nak cakap dulu pasal supplementation ni, benda yang memang tak wajib korang kena faham tu. Kenapa saya still guna supplement? Sebab waktu bulan puasa ni supplement membantu, terutama kalau kita nak dapatkan protein yang cukup. Sebab kita ada eating period yang sangat sekejap, ataupun waktu nak makan ni, kalau biasa mungkin selama ni panjang sini, nama bulan puasa waktu makan kita jadi ringkas ni. Jadi supaya kita dapat betul-betul cukup nutrition tu, protein, karbo, jadi ada bantuan daripada suplemen. Waktu-waktu macam ni dia akan membantu, okay? Membantu. Tapi kalau korang tak nak pun tak ada masalah, tu pilihan korang sendiri. Untuk buat suplemen, memang betul bahawa suplemen bukan segala-galanya. Paling tak pun suplemen ni adalah membantu dari segi 10% setelah kita betulkan dulu pemakanan. Okay? Setelah dibetulkan makanan, bukan suplemen dulu, betulkan pemakanan, nanti yang extra 10% tu suplemen akan membantu. Tapi bukan 10% yang tak berbaloi, dia 10% yang matters, okay? 10% yang memang akan make the difference dari segi recovery, dari segi training dan sebagainya. Okay, so hari ni saya tunjuk korang lah. So saya fikir why not lain sikit kan. So saya tunjuk korang apa yang saya baru beli dekat Shopee. And ini adalah saya punya ni, saya akan terus record sekali, tekan screen recorder. Okay, kita start recording. Alright, so kita buka dulu Shopee account. Okay, saya kat sini. Saya pergi dekat sekejap label ni buy, to receive, to ship. Okay, to receive. Okay, kalau korang tengok kat sini, yang pertama sekali saya beli beetroot powder tau. So beetroot powder ni adalah satu, sebab apa? Beetroot powder first time saya nak try juga. Ada orang kata, kalau Mak Saleh dia kata beetroot ni membantu dari segi training lah. Dia membantu blood flow kita dan sebagainya. And kadang-kadang kalau korang perasan, ada setengah pre-workout dia letak beetroot extract untuk bantu muscle pump. Okay, tapi saya just nak try, nak tengok sendiri macam why not saja kan, saja lah. So saya boleh bagi feedback korang kalau korang nak tahu apakah efek beetroot ni berbala ataupun tak. Okay, yang kedua saya beli shaker. So saya akan letak link kat bawah lah. Kalau korang nak usah-usah, korang boleh tengok kat bawah, link kat bawah. So shaker ni, saya punya shaker dah banyak dah rosak, dah bocor semua. So kat sini saya beli protein shaker yang ni brand Muscle Tech kan. Dia punya design Muscle Tech, warna dia, and dia ada banyak pilihan kat sini. Kalau korang tengok, saya pilih yang warna hijau ni. Saya rasa macam nampak macam style tune kan. Kalau yang macam warna lain ni macam dah biasa lah kot. Ni single colour ni macam rasa dah biasa lah. So yang ni harga pun not bad. Harga satu RM14.90 je. So saya beli dua. Sebab untuk spare satu, biasanya satu minum untuk pre-workout, satu lagi saya akan bawa pergi gym ke, kadang-kadang untuk minum air ke, saya pakai botol ni selalunya lah. Okay, yang kedua adalah organic pea protein. Okay, kenapa saya sekarang pergi balik ke pea protein? Saya perasan bila saya ambil whey, badan saya tak rasa tak kena tau. Ada setengah orang, kalau korang perasan lah, kalau korang biasa pakai pea protein and korang pergi kepada whey, korang akan tahu beza dia. Okay, walaupun pea protein ni tak sedap berbanding whey, rasa tekstur dia ada rasa pelik sikit, tapi kat badan pea protein ni dia macam bagi korang clean energy tau. Dia bagi korang clean energy, badan korang rasa ringan, korang tak rasa macam penuh dengan benda pelik-pelik lah dalam badan korang kan. And so saya nak pergi balik kepada organic pea protein, sebab pea protein ni dia suitable, entahlah, saya nak cakap dia lebih sesuai sebagai food. Dia lebih kepada makanan tambahan. Dia macam susah nak explain. Tapi kalau korang nak try, korang boleh tengok bawah. Dan ni saya tengok harga pun yang okey lah, RM75. Sebenarnya pea protein ni agak mahal juga, okay? RM75 50 sen, campur delivery RM80.
Okay, ni kopiah lagi solat tarawih kan. So kena ada kopiah. Okay, ni yang ni arch support. Okay, arch support ni arch. Okay, support untuk kaki saya yang flat foot sebelah kiri. So kat sini biasa sebelum ni saya pernah beli yang doktor punya, harga dia mahal 300 lebih. Tapi terkejut kat Shopee, harga dia cuma RM23. Tapi sebab dia punya tu sama, lebih kurang sama. So saya nak try nak tengok. Kalau tak memang hospital tu jahat lah, dia memang markup gila-gila kan. Tapi kita nak tengok lah macam mana. Harga dia RM27. Nanti dah sampai, saya akan buat review korang. Okay, yang ni high volume pre-workout, steam free, stimulant free, non-stimulant. Yang ni saya pakai PE P-Science, okay, high volume sour peach candy. Tengok macam mana nanti kita buat review sebab nak workout malam. And benda tu mungkin, yelah kalau kita workout malam, kalau contohlah korang workout lepas tarawih pukul 11 malam kan, kalau korang ambil pre-workout, biasanya korang tak boleh tidur dalam 6 ke 8 jam tau. So biasanya kalau 8 jam, unless korang memang tak kerja lah, ataupun korang kerja sendiri, dan korang boleh pakai high stimulants pre-workout. Tapi kalau korang jenis masuk office, kena masuk pagi, dan avoid stimulant pre-workout untuk bulan puasa ni, pergi kepada steam free, okay, steam free supaya korang tak terganggu waktu tidur korang dan sebagainya. Okay, ni untuk benda yang saya beli, suplemen yang saya akan pakai. Jap, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi, sorry, kat sini. Okay, cage muscle. Yang ini kalau korang perasan, ini adalah creatine, HCl creatine, okay. HCl creatine ni beza dengan creatine monohydrate. Kalau creatine monohydrate ni dia lebih tinggi sikit water retention dia. Ni based on saya punya research. Kalau HCl ni water retention dia dijanjikan last kan, sebab kita nak lean down. So creatine membantu lah. Plus creatine ni saya akan guna sebagai pre-workout, dan saya rasa creatine memang membantu dari segi pre-workout. So ya, tu je untuk bab suplemen dengan makanan apa yang saya beli. Yang bab pemakanan, next episode make sure korang tekan like dengan subscribe, sebab kita akan pecahkan program ni secara detail. Untuk training split, okay, training split hari ni hari terakhir penutup lah PPL. Kita akan take a break. So saya akan fokus kepada bro split, okay, bro split untuk bulan puasa ni. Bro split tu biasanya apa? Dia ada chest day, back day, shoulder day. Kita akan buat shoulder day. Lepas tu kita akan ada leg day. Lepas tu kita akan rest, and kita akan repeat. So rest kita tak lama. So chest, back, shoulder, leg, continue tau. Chest, back, shoulder, leg, continue. Lepas tu rest, lepas tu continue balik. Tu kita punya split untuk bulan puasa. Why saya pilih split ni? Sebab bulan puasa biasanya badan kita akan penat sikit, okay. Tapi ni terpulang kepada korang. Korang sendiri kena tengok badan korang macam mana. Saya sendiri punya experience, saya akan memang ada rasa beza lah dari segi performance bulan puasa. Kita tak boleh expect banyak bulan puasa ni, and kita tak nak siang kita tak larat semua kan, sampai terkorban puasa. So saya punya split adalah bro split untuk bulan puasa. Nanti saya akan letak rutin kat bawah, korang boleh follow juga, dan saya akan try record lah kalau ada masa dan sebagainya. So guys, itu saja untuk episod kedua. Make sure korang tekan like, subscribe, komen kalau korang ada soalan, and kita akan explain pasal pemakanan diet pula dalam episod yang ketiga. So ya, Ramadan shredding program, shredding challenge 30 hari. Let's go.